sughra. Sughra no. Sughra. Sughra ni makna dia dapat kita ngaji bahasa Arab kecil, saghir, okey. Sughra saghir. Maksilah saghirah, maksilah qasirah itu pendek. Saghir kecil. Kemudian yang kedua kubra ataupun dia sebutkan wusta. Wusta pertengahan. Kubra besar. Yang ketiga akbar. Akbar. Akbar ni Allahu akbar, yang paling besar. Akbar. Tapi kalau kita guna kubra, kita guna akbar. Tapi kalau kita guna wusta, kita guna kubra. Macam itulah. Kubra ni besar, wusta sederhana, sughra kecil. Let's say kita ambil guna yang ni, kita guna wusta. Jadi kita tak pakailah kubra dengan akbar. Jadi macam mana sughra ni? Sughra ni huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal yang duduk di tengah huruf. Ni huruf ni ayat. Ni ayat dia duduk tengah-tengah. Contohnya macam tadi ya. Apa nama? Nutfah. Nutfah. Kalau wusta duduk di hujung ayat. Contohnya ahad, dan berhenti hujung. Sebab ni qaf ta ba ni huruf dal. Ni dal kita keluarkan. Ini huruf ta. Ni ta. Contoh biasa selalu tengok, insya-Allah akan ingatlah. Yang terakhir adalah kubra. Kubra ni besar. Dia duduk di hujung dan lahab, wattab, okey, wattab, ada satu. Beza dengan wusta hujung, cuma ni tak ada satu. Ni tak ada satu. Yang ni ada satu. So dia ada satu. Kalau kita belajar, kita ulang balik, satu ni makna dua huruf. Jadi ba yang pertama mati, yang kedua pun mati. Pasal kita wakaf, pasal itu dia kena kuat sikit. Sebab tu dia nama dia kubra, kuat, besar. Ini adalah dia panggil sifat huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal mesti sukun. Mesti sukun. Kalau dia hidup, maka dia tidak dibunyikan dengan ketara. Min nutfatin, okey? Min nutfatin summa alaqah. Min alaqah. Summa min yang bersatu, maka dilengungkan. Dia panggil wajibul gunnah. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, summa min alaqah. Summa min alaqah, nun bertemu dengan ain, izhar, jelas. Tak dengung bukan min alaqah, min alaqah, clear, zahir, maaf zahir batin, yang nampak clear. Kemudian summa alaqatin, tu pun ada hukum juga. Tanwin bertemu dengan sin, jadi hukum dia adalah ikhfa hakiki. Kemudian mim yang bersatu, wajibul gunnah. Yukhrijukum, hamas, mahmus, yang keluar angin ya. Huruf yang keluar angin dipanggil hamas. Ada berapa? Ada 10 huruf. Fahassahu syakhsun sakat. Kum tifla, kumta, apa? Kumti, izhar syafawi, izhar mimati. Tif hamas. Tifla
Tadi bertemu dengan fa, ikhfa. Laju sikit no. Summa, kemudian wajibul gunnah, mim yang bersatu. Wajibul gunnah ada dua, mim dan nun yang bersatu ada dua huruf. Mim dan nun yang bersatu. Litaba qalqalah surah. Okey. Ini batu duduk tengah-tengah. Kemudian luhu panjang, mat panjang dia, mat apa ni? Mat jaiz munfasil. Pasal alif ataupun waw ataupun ya yang bertemu dengan apa? Dengan hamzah dalam dua perkataan dipanggil munfasil. Kalau satu perkataan muttasil. Okey. Seterusnya asyuddakum, summa mim bertemu dengan ta, izhar ya. Izhar apa tu? Izhar mimati, izhar syafawi. Summa ulang balik, mim yang bersambung wajibul gunnah. Lagi tuan-tuan, litakunu nu ku apa tu? Mana dua harakat. Dia kalau kira panjang dua harakat dia dah mat dah. Sama ada mat asli ataupun mat far'i. Mat asli ni dua. Kalau mat far'i ni pecahannya ada 14, ada 2, ada 4, ada 6 harakat. Kemudian litakunu syuyukha. Apa tu kha? Mat juga. Mat apa? Mat ai, mat iwan lah. Mat iwan tu pun dia ada mat badan sebab asal dia ganti. Saja sambung tapi bila berhenti jadi ganti dengan alif. Wa minkum, dan mati bertemu dengan kaf, ikhfa, mim bertemu dengan mim, idgham, mim mati idgham mislain, may yutawaffa, idgham ma'al gunnah. Yutawaffa mat asli. Tu bukan dia tuan-tuan, tu alif kecil, dikira sebagai alif yang besar juga. Min qabl, min mati bertemu dengan qaf, ya, iaitulah ikhfa hakiki. Qabl, ini satu lagi kita berhenti. Waqaf, bila waqaf dia kena mati dua-dua. Pertama ba tu memang dah mati dah. Kemudian lam tu pun kita matikan dia. Jadi nak sebut macam mana ni tuan-tuan? Macam mana kita nak sebut ni? Miqab, kena sebut sikit huruf lam tu. Qabl, bukan qabl, bukan kabel. Qabl. Pasal apa nak kena bagi hak dia? Baik setiap huruf yang kita matikan pun dia ada hak dia walaupun sedikit. Jadi tak banyak sangat, sedikitlah. Min qabl. Cuba sebut tuan-tuan. Min qabl, bukan kabel. Qabl sikitlah. Baik, kemudian walitabluhu, macam biasa qalqalah sughra. Lihu panjang, mat jaiz munfasil. Pasal dua pecah. Satu duru, satu ajalah, dua perkataan. Ajalam tadi bertemu dengan mim apa? Idgham ma'al gunnah. Lagi mim tu ada satu, wajibul gunnah. Musammau idgham ma'al gunnah. Wa la'allakum apa? Izhar syafawi, izhar dengan izhar mim mati. Yang terakhir taqilun, apa? Ma arid lesu sukun. Habis satu ayat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dapat beberapa pengajaran, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Baik, yang ketiga tadabbur, akhir tadabbur. Surah apa kita sambung tadabbur?
Haji yang itu kita habis dah kan surah bernama surah Safat dah habis dah. Tak habis ya? Ayat yang ke berapa? 157 hari itu membincangkan berkenaan dengan apa ni surah Safat. Apa makna Safat bahasa Arab? Saf apa makna saf? Saf apa saf? Row, barisan. Jadi surah menceritakan tentang barisan, rombongan, ramai. Barisan terdiri pada ramai malaikat. Orang-orang yang beriman. Sawu sufufakum fa inna tasbih tasfuf min tamamis salah. Baik, ayat 157 kita tengok sikit sebelum kita menutup. Fa'tu bi kitabikum. Allah kata fa'tu, atta ni makna dia apa? Datangkan. Maka mari datangkan apa? Bi kitabikum, dengan kitab kamu. In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar-benar jujur, orang yang benar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, dia disebut sebagai tahdid. Makna dia mencabar. Kalau kamu benar, buat mari. Gitulah. Kalau kamu berani, mari ya. Itu cabar. Allah mencabar orang-orang yang mendustakan, menidakkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berani dah mari. Tak berani. Dia pernah mereka ayat Quran satu surah dia. Tapi tak jadi tuan. Surah Al-Fil. Jadi Allah Taala sebut dalam selain daripada ayat yang macam ni, ayat yang lain, wa in kuntum fi raibin mimma, jika kamu ragu-ragu, datangkan. Macam orang kata kawan ada kereta, dia kata bukan kereta demo. Demo apa? Dia kata demo kan demo ada. Gitulah. Dia tak nak kereta pun, gitulah contoh. Apa saja dia duduk ragu-ragu kita punya. Kalau kamu ragu dengan Allah Taala punya ayat ni, buat mari. Kamu pandai tak? Tak pandai, gitulah. Fatu bi suratin min misli. Allah Taala kata tak payah buat mari satu Quran, satu surah dia. Dalam ayat yang lain, satu ayat je pun tak mampu. Pasal Quran ni bukan kalam manusia tuan. Quran ni kalam Allah. Tapi kitab yang lain boleh diedit. Kitab Taurat, Injil, Quran tak boleh edit. Pasal apa tuan? Ini soalan ni. Kerana Quran ini dijaga oleh Allah Taala. Ramai orang hafal Quran, anak-anak kita hafal Quran. Jadi kalau orang cuba nak ubah, dia kata abah ni bukan salah. Pasal ini kelebihan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam surah Al-Mursalah Allah kata apa? Faqra'u, mudahkan. Allah bagi mudah nak baca Quran. Kita nak hafal formula matematik banyak, tapi nak hafal Quran Allah bagi mudah. Pasal apa? Antaranya untuk perbanyakkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati, dan kami telah jadikan di antara dia ni siapa? Ayat 158. Keluarga antara dia dan jin. Dia tu apa? Allah. Allah jadikan, mereka telah menjadikan antara Allah dan antara jin tu apa? Nasab. Sesungguhnya jin telah mengetahui mereka pasti akan diheret ke neraka. Yang kata jin tuan, jin adalah makhluk Allah Ta'ala juga, macam dengan manusia. Cuma dia jin ni dia hidup lebih lama daripada kita. Kemudian walaqad alimta, dan sesungguhnya telah mengetahui jin, mereka ini pasti akan dihadirkan, pasti akan apa? Diheret ke dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, jin pengikut iblis. Yang kata jin dia pengikut iblis. Jadi kelebihan jin, Allah Ta'ala jadikan dia ni, dia boleh naik ke langit. Dan diceritakan dalam riwayat bahawa dia naik ke langit, dia mendengar perbualan-perbualan rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada
kepada makhluk malaikat juga. Dia dengar. Jadi sebab orang kalau nak minta tolong sihir apa ni, dia guna jin, dia tak guna orang. Pasal orang tak lain. Dia guna jin pasal kelebihan. Tapi jin yang syirik kepada Allah itu juga macam dengan syaitan, iblis. Jadi tak ada kurang, tak ada lebih, sama. Manusia pun ada juga disebut syaitan. Jadi Allah kata walaqad alimta, dan sesungguhnya mengetahui jin tu mereka itu pasti akan dihadirkan, dan buat salah mesti rasa akan ditarik ke dalam neraka. Subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Di sini apa yang mereka sifatkan Allah sama sekali tidak benar. Itu dia. Illa ibadallah, kecuali hamba Allah yang telah pun disucikan, ikhlas, hati dia itu suci. Fa innakum wa ma ta'budun, dan maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, ma antum alaihi bifatinin, tidaklah kamu ke atasnya untuk menyesatkan. Allah kata tidak akan dapat menyesatkan seseorang pun terhadap Allah. Sebenarnya yang nak sesat, yang nak bagi hidayah ni sebenarnya semua kerja Allah Ta'ala. Kalau orang tu cuba untuk nak menyesatkan kita, tapi Allah menjaga kita contohnya, maka tidak akan disesatkan. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebenarnya dia bukan menyesatkan orang, dia telah menyesatkan diri dia sendiri, kata Allah. Illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Itu yang disesatkan. Dan ayat 164, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidak ada satu pun di antara kami malaikat melainkan masing-masing mempunyai kedudukan yang tertentu. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni dia ada kedudukan, tempat dia tuan-tuan. Tempat dia menjaga surga, tempat dia jaga pintu neraka, tempat dia jaga Nabi Jibril sampaikan wahyu. Itu makna kedudukan yang tertentu di antaranya, kata ulama. Dan wa inna lanahnu safun, dan sesungguhnya kami ni benar-benar berbaris. Safatnya ambil daripada rombongan malaikat. Bertasbih, kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lanahnu musabbihin. Malaikat ni tuan-tuan, selain daripada kerja dia, sambil-sambil dia berzikir kepada Allah. Dia tak duduk saja zikir subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Pasal itu Nabi kata antara zikir yang terbaik yang Allah Ta'ala suka adalah subhanallah wa bihamdihi. Ini subhanallah. Wa in kanu la yaqulun, Allah kata, dan sesungguhnya mereka pernah benar-benar mengatakan. Apa tu? Mereka orang kafir pernah berkata, dia kata apa? Lau anna indana zikran minal awwalin, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu, lakunna, apa dia? Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan. Tetapi ternyata fakafaru, ternyata mereka mengingkari. Wa sawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkaran. Ini tuan-tuan dan puan-puan, perkataan orang-orang kafir. Kalaulah dulu kami dapat kitab ini, lah pun turun kitab pun tak beriman. Ini dia panggil i'tizal, banyak alasan. Baik, kemudian innahum, sikit lagi dia kata, disebut Allah Ta'ala berfirman, innahum lahumul mansurun. Dan ayat 172, 71, apabila mereka kata kami hamba-hamba, maka telah berlaku walaqad sabaqat kalimatuna, tetapi ternyata mereka mengingkari Al-Quran. Okey,
mereka mengingkari Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat daripada keingkaran mereka. Dan kami tetap bagi hamba-hamba yang menjadi rasul. Dan janji kami tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, iaitulah mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Nasara mansurun. Allah kata Allah akan jaga Nabi, dan mereka ni Nabi akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Pasal itu Nabi ni tuan-tuan, dia tak kisah orang nak kata apa pun, pasal dia tahu dia ni dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa in jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentera kami, kata ulama, apa makna bala tentera kami tu? 742 kata ulama, iaitulah Rasul serta pengikut-pengikutnya. Okey, Rasul, jundun, pengikut-pengikut Nabi, itulah sahabat-sahabat. Kemudian maka berpalinglah kamu daripada mereka hingga waktu yang tertentu. Apa makna waktu yang tertentu ni? Ulama kata hatta hin, iaitulah bukan waktu di mana 1743 itu, iaitulah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan. Allah kata apa? Allah kata sampai waktu yang tertentu di mana Islam akan kuat. Jadi Nabi itu buat kerja dakwah sampai satu masa hatta hin, maka kamu akan diberi kekuatan. Wa absirhum, maka ketika itu perhatikanlah kepada mereka, kelak mereka akan mendapat azab. Dia kemenangan pasti tuan-tuan, cuma cepat atau lambat. Jadi kita dapatlah pengajaran dia, berkorban, berperang, berjuang, insya-Allah pasti akan menang. Pasti, cuma masa tu, time tu. Ya, fa bi'adzabina, kemudian terhadap kami mereka Allah Ta'ala apa? Allah kata, maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? Yasta'jilun, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka sampai ke kampung kawasan mereka, maka sangat buruklah pagi hari itu bagi orang-orang yang telah pun dapat peringatan. Tu dia sabahul muzirin, pada pagi tegang. Apa makna dia? Baik, kita tengok ulama sebut bukan waktu pagi, tetapi mana-mana waktu di mana orang-orang yang menyerang itu melakukan serangannya sebelum waktu subuh. Dan ulama kata dimaksudkan dengan ayat ini, iaitulah orang yang menyerang waktu subuh, sebelum fajar. Maka orang-orang yang kalah menderita kekalahannya waktu pagi. So mereka diserang waktu sebelum subuh. Bila waktu subuh, Allah Ta'ala jamin mereka kalah dan mereka menyesal ketika mana? Selepas subuh, sabahul munzirin. Kemudian watawalla anhum hatta hin, watawalla, dan berpalinglah engkau daripada mereka sehingga sampai waktu yang tertentu. Allah kata lagi wa absir, dan perhatikanlah kelak mereka akan melihat azab itu. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb yang mentadbir, Tuhan yang mempunyai nama, sifat, zat yang maha perkasa daripada apa yang telah mereka katakan, sifat. Wassalam, dan salam sejahtera bagi orang-orang yang berjuang, iaitulah para rasul, para nabi-nabi dan pengikutnya. Walhamdulillah, dan segala puji, praise be to Allah, hanya bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ini tuan-tuan dan puan, di antara pengajaran daripada surah Saffat. Jadi mudah-mudahan kita mendapat beberapa ibrah dan kefahaman yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan majlis.
tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.